Assalamualaikum Doktor. Saya Hasmawi bin Abdul Malik, Matric number JK 13112/19 selaku moderator pada hari ini. Dan isu yang akan kita kupas atau perbincangkan pada kali ini adalah impak ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Sebelum kita bermula, saya minta ahli-ahli panel untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Saya Nur Azlan bin Muhammad Noor, JK 13188/19. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Fatih bin Bahari, nombor matrik JK 13154/19. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Murni Saifur Rahmah. Nombor matrik saya JK 13177/19. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Nama saya Muhammad Hadi bin Naiman. Kad matrik number saya JK 13163/19. Terima kasih Doktor. Terima kasih kepada semua ahli panel. Seperti yang kita sedia maklum, berkenaan dengan topik kita pada kali inilah ICT ni. ICT ni merupakan singkatan kepada Information and Communication Technology atau dalam istilah bahasa Melayunya, teknologi pengetahuan dan komunikasi. Secara dasarnya, ICT ni merujuk pada segala teknologi bagi tujuan memproses, mengambil, menyimpan, menerima dan menghantar segala informasi dan maklumat secara digital. Saya nak tanyalah pada Encik Azlan, apa itu ciri-ciri ICT itu sendiri? Boleh Encik Azlan terangkan sikit? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Encik Asmawi. Terdapat beberapa ciri ICT terhadap etika dan peradaban masyarakat di Malaysia yang boleh dilihat. ICT ni boleh diakses accessibility yang tinggi kepada maklumat dan pengetahuan melalui internet, membantu mempercepatkan pembelajaran dan meningkatkan kecekapan produktiviti dalam kerja. Namun pengguna perlu memastikan bahawa maklumat dan pengetahuan yang mereka akses adalah sahih dan boleh dipercayai serta menghormati hak cipta dan tidak mengambil dan mengedarkan kandungan tanpa kebenaran pemilik hak ciptanya. ICT membolehkan peningkatan efisiensi dan produktiviti dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, kesihatan dan kerajaan dengan membolehkan proses-proses penting untuk dijalankan dengan lebih cepat, mudah dan tepat. Namun pentingnya untuk memastikan data dan maklumat yang diproses adalah selamat dan dilindungi daripada penyalahgunaan dan pencurian. Ciri-ciri seterusnya adalah ICT membolehkan komunikasi dan interaksi sosial yang lebih mudah dan efektif. Teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan masyarakat Malaysia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu dan organisasi secara mudah dan cepat. Contohnya melalui aplikasi pesanan dan perkhidmatan video. Ciri-ciri ICT yang seterusnya adalah memberi akses kepada sumber maklumat yang luas dan pelbagai. Teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan masyarakat Malaysia untuk mengakses laman web, jurnal, elektronik, e-book dan pengkalan data. Ini membolehkan individu dan organisasi untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan lebih tepat dan efektif. Penting untuk memastikan bahawa sumber maklumat yang digunakan adalah boleh dipercayai dan mempunyai kredibiliti yang tinggi. Ciri-ciri ICT yang terakhir adalah membolehkan akses kepada perkhidmatan e-dagang. Teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan masyarakat Malaysia untuk membeli dan menjual produk perkhidmatan secara dalam talian melalui laman web dan platform e-dagang seperti Lazada, Shopee dan Shopify. Ini membolehkan pengusaha kecil dan menengah untuk membuka pasaran yang lebih luas dan memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara mudah dan cepat. Mr. Moderator. Jadi kesemua ciri-ciri teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang dinyatakan sebenarnya memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia dalam mempermudahkan urusan harian, meningkatkan efisien kerja dan memberi akses kepada sumber maklumat yang luas dan pelbagai. Namun penggunaan ICT perlu diimbang dengan etika dan keselamatan dalam penggunaannya. Itu saja Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Encik Azlan atas mukadimah atau pembuka bicara lah yang kita katakan. Sekarang kita beralih pula pada Encik Fadli. Saya nak tanya Encik Fadli lah, ada tak kesan-kesan pelaksanaan ICT ni terhadap pembentukan etika dan peradaban di Malaysia secara umumnya? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Secara umumnya memang sudah tentulah ICT memberi kesan yang besar terhadap pembentukan etika dan peradaban di Malaysia. Mana sebelum kedatangan ataupun pelaksanaan ICT berbanding dengan sekarang,
setelah pelaksanaan ICT, peradaban dan etika di Malaysia adalah sangat-sangat berbeza. Seperti mana yang dikatakan oleh panel kita yang pertama tadi, Cik Azlan, antara ciri ICT adalah kebolehcapaian kepada maklumat dan pengetahuan. Ini merubah struktur hubungan antara rakyat dan kerajaan serta rakyat dengan perusahaan, serta antara kerajaan dengan rakyat dan kerajaan dan perusahaan. Ada beberapa kesan lah yang kita boleh dapat lihat dalam pelaksanaan ICT ni. Antaranya adalah melibatkan berkenaan ekonomi, kemudian perkembangan teknologi, kemudian berkaitan komunikasi dan seterusnya perkhidmatan kerajaan. Okay. Dari segi ekonomi, kita lihat setelah pelaksanaan ICT, terdapat perubahan dalam peradaban Indonesia di mana ekonomi lebih berbentuk pada elektronik dan digital. Jadi sekarang ni kita tengok seperti mana yang panel sebelum ni ada sebutkan, platform-platform elektronik mana e-dagang telah digunakan secara meluas, dan sekarang ni orang pun lebih memilih untuk membeli belah secara atas talian. Dan ini seterusnya memberikan peluang pekerjaan dan meningkatkan peluang pekerjaan lah. Orang menjual, ada orang membeli, dan itu mewujudkan keperluan pekerjaan, dan tentu memerlukan pekerja, dan tentu memerlukan orang untuk menghantar daripada kedai ke rumah. Ini meningkatkan peluang pekerjaan. Itu ada inilah setelah adanya ICT. Kemudian benda ni turut memberi kesan pada perkembangan teknologi, di mana kalau sekarang ni pun nak shopping pun dah menggunakan apps di telefon, menggunakan telefon pintar, dan seterusnya. Bila dah kebanyakan urusan menggunakan ICT, keperluan untuk tenaga kerja yang celik IT, yang mahir dalam ICT adalah menjadi satu benda yang dicari oleh majikan dan menjadi keperluan, di mana ia turut diajar di sekolah dan di peringkat universiti dalam mana-mana bidang pun. Seterusnya memberi kesan dalam komunikasi dan influensi, di mana wujudnya media sosial dan orang berkomunikasi kebanyakannya melalui ICT, dan ini memberi kesan yang meluas terhadap bentuk yang daripada tradisional kepada IT, meluaskan antara rakyat ke rakyat dan rakyat industri termasuk kepada kerajaan, di mana bila melihat kepada kerajaan ni, ini macam dalam media sosial, contohnya kita lihat dalam telah melibatkan parti-parti politik turut menggunakan media sosial. Sekarang ni kita lihat sepertinya PRU yang lepas, kebanyakan PRU yang lepas dan sebelumnya, banyak parti politik menggunakan media sosial sebagai medan untuk berkempen, dan ini merubah landscape politik di Malaysia. Itu turut memberi kesan kepada landscape politik Malaysia. Seterusnya memberi perubahan kepada kebolehcapaian terhadap perkhidmatan kerajaan, di mana perkhidmatan kerajaan sekarang ni dah banyak melalui atas talian secara internet dan secara ICT, di mana penjagaan kesihatan dah guna ICT, pendidikan pun dah guna ICT, dan sekarang ni pelajar banyak menggunakan buku elektronik dan juga media-media elektronik seperti video dan sebagainya lah. Jadi memberi banyak kesan seperti yang ekonomi, teknologi, komunikasi dan juga capai kerajaan. Okey, itu saja. Terima kasih Encik Fadli atas penerangan yang saya rasa amat bernas dan mendalam jugalah. Tapi kita nak gali lagi dalam, kita nak, kalau boleh lah, kalau itu kita bincangkan secara umum, apa pula pendapat Encik Budi berkenaan kesan positif ICT itu sendiri terhadap etika dan peradaban masyarakat di Malaysia. Boleh Encik Muni terangkan sikit kesan positifnya? Okay, terima kasih Tuan Moderator. Itu Cik Ismawi kita. Okay, teknologi komunikasi maklumat ataupun ICT ni merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk akses, memproses, menyimpan dan menyampaikan maklumat. Ia termasuklah perkakasan, pelisian dan teknologi rangkaian yang membantu dalam penciptaan, pemprosesan, penyimpanan dan penyedaran maklumat dalam berbagai bentuk, contohnya seperti bentuk teks, bentuk imej dan bunyi. Terdapat beberapa impak ICT yang memberi faedah positif dalam masyarakat, contohnya dalam meningkatkan kecekapan dan kehidupan seharian. Peralatan ICT seperti komputer, pengisian dan peranti mudah alih ini telah membolehkan pemprosesan dan penyimpanan maklumat itu lebih pantas, yang membawa kepada peningkatan dan kecekapan produktiviti. Contohnya, sebelum wujudan ICT ini secara meluas, biasanya kita akan berhubung melalui menyurat. Tapi sekarang kita menggunakan aplikasi, contohnya saya ambil salah satu contoh adalah aplikasi WhatsApp, di mana kita hanya
menghubung orang tu melalui aplikasi tu, sama ada kita call atau buat video call. Ada jugalah seperti aplikasi yang lain seperti Telegram, Skype dan banyak lagi lah untuk kita berhubung di masa kini. Okay, kalau kita menggunakan cara yang tradisional, kadang surat tu tak sampai kepada penerima. Okey, komunikasi yang dapat dipertingkatkan memudahkan gaya penyampaian maklumat secara mudah dan cepat. Evolusi komunikasi ini membolehkan orang ramai berkomunikasi dan bekerjasama merentas jarak dan zon waktu. ICT membolehkan kita berhubung secara terus tanpa mengira masa dan tempat. Seperti contoh tadi adalah kita berhubung melalui aplikasi WhatsApp lah. Okey, dalam pengalaman pendidikan, ICT ni memberi impak yang amat positif, di mana selaku pelajar mereka lebih minat untuk belajar dan mudah untuk mengingat segala pelajaran yang dipelajari. ICT boleh membolehkan pelajar tu mengakses kandungan multimedia dan sumber digital secara interaktif dan menjadi pendidikan itu lebih menarik dan mengasyikkan dan berkesan. Jika dibandingkan pemprosesan pembelajaran cara lama ataupun tradisional, pelajar hanya perlu membaca buku dan mereka akan menghafal lah apa yang mereka baca melalui buku ataupun buku teks, buku rujukan. Tapi kini dengan penyampaian yang lebih menarik, maklumat yang disampaikan lebih berbentuk interaktif dan multimedia. So untuk pelajar yang sekarang, mereka lebih mudah faham lah untuk dalam segala bidang yang mereka pelajari. Okey, selain daripada itu, impact yang positif yang saya boleh perbincangkan, akses yang lebih besar kepada maklumat hanya di hujung jari saja. Untuk mencapai maklumat itu contohnya melalui pencarian laman web sesawang yang akan memaparkan segala yang maklumat yang kita kehendaki. Segala persoalan yang kita persoalkan dengan hanya perlu mencari melalui internet dan laman web ni, segala jawapan akan kita perolehi. So itu akan membolehkan penjimatan masa dan kos. Kalau dah dibandingkan dengan sebelum ni, kita perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat. So itu akan mengambil masa yang lama dan kos perbelanjaan yang tinggi. Okay, secara keseluruhannya, teknologi komunikasi maklumat ini telah mengubah cara hidup kita memang jauh berbeza. Cara bekerja dan cara interaksi antara satu sama lain. Manakala teknologi terus berkembang, ICT memainkan peranan yang semakin penting dalam kehidupan seharian dan dalam membentuk masa depan yang lebih maju. Dengan kemajuan ICT yang semakin pesat sekarang, banyak perkara dan pekerjaan seharian dapat dipermudahkan dan diimprovasikan. So, itu sahaja yang dapat saya perbincangkan untuk hari ini, Tuan Moderator. Banyak rupanya kesan positif ICT ni ya, tuan-tuan. Tapi saya tertarik sikit lah dengan apa yang Encik Murni katakan tadi, iaitu kalau dulu kita berhubung dengan mengutus surat. Tapi sekarang ni, tambahan lagi sekarang ni, hampir-hampir nak raya ni kan, orang mula hantar kad raya menggunakan kad raya digital. Jemputan kahwin pun sekarang ni kad raya digital kan. Dah jadi surat tu dah ketinggalan lah orang cakap kan. Okey lah, itu dari sudut yang positif lah. Sekarang ni kita nak tengok pula daripada sudut negatif. Boleh Encik Hadi terangkan kesan-kesan negatif ICT ni terhadap etika dan peradaban dalam konteks negara kita sendiri, Malaysia. Silakan Encik Hadi. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Berdasarkan perkongsian daripada saudara Murni sebentar tadi, industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT telah mengubah sepenuhnya cara orang bekerja, cara orang kita bekerja, cara hidup dan cara berkomunikasi antara satu sama lain. Walaupun kemajuan ICT ini telah membawa beberapa perubahan positif kepada masyarakat Malaysia seperti peningkatan tahap komunikasi, peningkatan produktiviti dan akses kepada maklumat yang lebih baik, ia juga telah membawa beberapa kesan yang tidak baik terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Dalam forum ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kesan buruk ICT terhadap etika dan peradaban di Malaysia, termasuk implikasinya terhadap masyarakat kita. Terdapat beberapa impak negatif yang kita boleh terokai di dalam ICT ini. Antaranya ialah kehilangan privasi dan peningkatan dalam pengawasan. Kehilangan privasi dan peningkatan dalam pengawasan adalah salah satu isu utama yang berkaitan dengan pelaksanaan ICT di Malaysia. Ia merupakan satu jenis kuasa dan kawalan baru ke atas individu yang telah dibentuk hasil daripada pengumpulan data pribadi oleh syarikat teknologi dan agensi kerajaan untuk mencapai matlamat keuntungan dan keselamatan komersial. Ini menimbulkan ancaman kepada prinsip demokrasi serta autonomi manusia. Akta Perlindungan Data Pribadi telah diluluskan di Malaysia pada tahun 2010 untuk melindungi data pribadi individu, tetapi terdapat isu mengenai pelaksanaan dan penguatkuasaannya. Impak negatif yang kedua ialah jurang digital, di mana jurang digital adalah
akibat daripada pengagihan akses kepada sumber dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang tidak sama rata, serta ia wujud bukan sahaja kerana antara kawasan bandar dan luar bandar di Malaysia, tetapi juga dalam kawasan metropolitan. Akibat daripada ini, kini terdapat jurang yang ketara dalam pencapaian pendidikan, prospek pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Jabatan Statistik Malaysia telah menerbitkan laporan pada tahun 2019 menyatakan peratusan orang yang mempunyai akses kepada internet di kawasan bandar adalah sebanyak 84.7%, manakala peratusan orang yang mempunyai akses kepada internet di kawasan luar bandar pula hanya 66.8% sahaja. Ini menjadikan ketidaksamaan sosioekonomi. Ia lebih teruk dan menghalang kemajuan ke arah mewujudkan masyarakat yang lebih saksama dan mengalu-alukan semua orang. Impak negatif yang seterusnya yang saya dapat kongsikan adalah jenayah cyber dan penggodaman. Peningkatan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia telah membawa kepada pertumbuhan jenayah cyber dan penggodaman yang menimbulkan ancaman bukan sahaja kepada keselamatan pribadi dan kewangan, tetapi juga kepada keselamatan negara. Inilah jenayah cyber. Istilah jenayah cyber digunakan untuk menggambarkan sebarang tingkah laku yang menyalahi undang-undang yang dilakukan dengan penggunaan internet atau teknologi digital yang lain. Tindakan mendapatkan akses haram kepada sistem atau rangkaian komputer dikenali sebagai penggodaman dan ia adalah merupakan sejenis jenayah. Untuk memerangi penggodaman dan bentuk jenayah cyber yang lain, Kerajaan Malaysia telah mengubah beberapa undang-undang dan peraturan, antaranya termasuk Akta Keselamatan Cyber 2018 dan Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Walaupun begitu, masih terdapat persoalan mengenai kecekapan dan kesesuaian intervensi pencegahan ini. Secara amnya, walaupun kemajuan ICT telah memberi banyak faedah kepada masyarakat Malaysia, ia juga telah menimbulkan kesan yang teruk terhadap etika dan tamadun masyarakat kita. Kesan yang tidak baik ini menggariskan perlunya usaha berterusan untuk menangani masalah ini dan menjamin bahawa ICT digunakan secara bertanggungjawab dan beretika. Itu sahaja dari perkongsian saya, Tuan Moderator. Terima kasih. Banyak juga rupanya kesan negatif ni, Encik Ali. Ya, betul. Kalau boleh saya tambah sikit. Mungkin ketagihan terhadap ICT ni macam remaja sekarang kan, leka dengan telefon. Betul. Itu pun rasa macam satu yang negatif jugalah kan. Betul. Tapi itulah sayangnya kita sekarang ni dah kesudukan masa. Ya. Oleh itu saya rasa saya nak simpulkan sikitlah hasil daripada perbincangan kita pada kali ni kan. Dari apa yang ahli-ahli panel katakan tadi, apa yang saya nampak, ICT ni memang memainkan peranan penting dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat khususnya di Malaysia. Namun begitu semuanya terpulang pada kita, sama ada menggunakan ICT ni untuk tujuan baik atau sebaliknya. Saya rasa kita tutuplah forum pada kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua ahli-ahli panel kita yang sudi hadir pada kali ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.